Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kitab Penawar Bagi Hati kita ni. Kita berhenti dulu pada adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Situ kan? Betul tak? Pertama, kerana bahasanya banyak makan itu sebab bagi kerah hati. Dah. Cikgu, betul tu. Sekali lepas dah. Situ kan? Kalau kita jauhi ni muka surat 15 dah. Yang bawah kan? Ha? Allah lain nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini Rasulullah Sayyidina Abbas ni. Muka surat 15 eh? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari bawah 8 dan 2. 1, 2, 3. Kan? Diceritakan daripada Nabi, hadis tu kan? Ya. Daripada Ibnu Abbas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah taala akan sembahyang seorang yang ada dalam perutnya yang haram. Ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu salah seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pentakwilan Al-Quran. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan khusus kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas sholihin. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Doa itu juga kita ambilkan, kita beramal dengan dia. Kita tukar dhamir ataupun kata ganti namanya tu, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kepada kami kepahaman di dalam agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ketahui ataupun ajarlah kepada kami at-ta'wil, tentang selok-belok Al-Quran. Ta'wil ni tentang makna ataupun penafsiran Al-Quran. Waj'alna min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami daripada hamba-hamba kamu as-sholihin, yang soleh. Asalnya doa itu adalah doa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas sholihin. Sebab tu, tuan-tuan, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak mengetahui tentang ilmu Al-Quran, ya. Begitu juga oleh ilmu hadis, tapi khususnya dalam pentakwilan Al-Quran, itulah Sayyidina Ibnu Abbas, kerana mendapat doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah tidak menerima akan sembahyang seorang yang ada dalam perutnya benda yang haram. Ini adalah hadis daripada perkara ataupun tajuk yang kita dah bahaskan sebelum ini. Hendaklah di antara kita nak mensyukuri nikmat perut yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita hendaklah menjauhi daripada sekalian perkara makanan yang haram, bahkan makanan yang syubhah masuk di dalam perut kita. Maka dalam hadis ini Nabi kata, solat orang yang di dalam perutnya ada perkara yang haram, maka Allah Ta'ala tidak menerima solat tersebut. Ini satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan, untuk kita ketahui, untuk kita
hati-hatikan, waspadai. Kenapa? Takut ini adalah satu perkara yang besar lah. Kalau kata kita tak ambil tahu bab ni, takut sembahyang yang kita lakukan, ibadah yang kita amalkan selama ni tidak Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Itu benda yang sangat kita takut lah. Benda yang sangat kita takut. Sedangkan kita banyak solat, kita banyak beribadah pada Allah SWT, mestilah kita nak solat kita itu dikirakan solat yang pahalanya ada, ganjarannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan as-sawab tersebut, kita mengharapkan pahala tersebut. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi apa-apa tentang sembahyang kita, Allah Ta'ala tak bagi apa-apa tentang zikir kita, Allah Ta'ala tak bagi apa-apa tentang ibadah-ibadah kita yang lain. Maka takut kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tidak ada bekalan kita, tidak ada amal ibadah yang kita nak bawa berjumpa dengan Tuhan, tidak ada amal kebaikan, kebajikan, pahala yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini the point yang penting, tuan-tuan. Jadi kita hindarilah semampu yang mungkin daripada perkara-perkara yang haram, supaya agar tidak masuk perkara tersebut ke dalam hati ataupun ke dalam perut kita. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya kerana berapa perkara. Adapun bersangatan kenyang, ini kenyang yang terlampau, ini pun dituntut untuk kepada kita menjauhikannya. Jadi tak boleh sangat kenyang melampau. Jadi dia kata ada beberapa perkara. Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Banyak makan ni menjadikan hati itu keras. Ini masuk terlampau kenyang ni, banyak makan ni, makan di atas kenyang kan. Dah kenyang dah, makan lagi sampai muntah. Bahkan jadi haram dah kan, makan sampai muntah kan. Ada kan. Dah kenyang makan lagi, tamak lah. Jadi kita jadi dituntutlah, bukanlah maksudnya wajib, tapi afdal kan, afdal, aulanya, afdalnya kita hindarkan diri kita daripada terlalu kenyang. Sebab apa? Salah satunya sebabnya adalah keras hati. Orang yang terlalu kenyang, badan kita yang itu kenyang, maka takut hati kita jadi keras. Bila hati kita jadi keras, susah nak beribadah. Bila hati kita keras, susah nak masuk ilmu. Bila hati kita keras, susah nak masuk nasihat. Bila hati kita keras, susah nak masuk segala perkara kebaikan. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada makan yang banyak tadi. Ini dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan, diajarkan kita macam ni lah. Ada cerita saya dulu pernah pergi belajar lah dekat seorang guru. Ada pondok lah, saya pergi duduk itu beberapa hari mengaji. Khatam satu kitab Matan Ummul Barahil. Matan Ummul Barahil ni kitab tauhid. Jadi malam tu dia ajaklah, Tok Guru ajak keluar makan. Lepas tu dia tengok kita makan sikit, kita bukan tak nak makan banyak, dia segan kan. Orang nak belanja segan nak makan banyak. Dia kata, kenapa makan sikit sangat? Dia kata, belajar kitab apa? Kan? Ini bukan guru yang saya mengaji tu, dia seorang lagi. Ada dua orang. Dia tak tahu lah saya mengaji kitab apa. Padahal saya mengaji tauhid, bukan mengaji tasawuf. Saya kata saya mengaji kitab Ummul Barahil, mengaji kitab tauhid. Mengaji kitab tauhid tak apalah, makan banyak tak apa. Ingat mengaji tasawuf penuh bagi hati. Kalau mengaji bagi hati tak boleh makan banyak. Tapi betul tuan-tuan, kalau kita tengok guru-guru ni kan, tok-tok guru ni, dia orang makan tak banyak pun, tapi dia orang suruh kita makan banyak kan. Dia orang makan tak banyak. Memang dia orang makan tak banyak. Dia makan sikit. Adalah, tapi tak ramai lah. Majoritinya dia makan dengan sekadar hilang kekenyangan, bukan makan sampai tambah kan. Tak. Makan yang sekadar makan untuk hilang kenyang dia je. Bukan nak makan bagi terlalu
lampau banyak-banyak. Walaupun kadang orang jamu ya kan, Tok Guru, orang jamu macam-macam kan. Dengan nasi dengan macam-macam lauk mewah hebat kan. Tapi dia makan sikit lah tu habis. Kan. Itu sebab apa? Mungkin dia ni nak jaga ni lah, nak jaga. Jadi kita pun kalau boleh macam tu lah. Kan. Jangan terlampau kenyang. Kenyang boleh. Memang kita makan nak kenyang lah. Cuma jangan terlampau kenyang sangat. Kenyang sangat ni sampai kita tak boleh nak buat apa kan. Kerja nak mengantuk je kan. Nak sembahyang malam. Itu masalah. Okey, yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada sia-sia dan pada kejahatan. Banyak makan ni pula membangkitkan segala anggota pada sia-sia. Dengan banyaknya makan, anggota kita ini akan terjurus ataupun terbawa kepada untuk melakukan perkara yang lara, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaat, perkara yang tidak ada faedah. Maksudnya bila makan malah duduk saja, tak ada buat kerja apa, duduk menghabiskan masa kan, itu kan perkara yang sia-sia. Alangkah eloknya diisi masa tersebut dengan ibadah ataupun dengan perkara-perkara sunat ataupun dengan berzikir, baca Quran dan semua. Tapi kalau dia banyak makan, mewakili anggota tubuh itu jadi terjerumus ataupun terikut ataupun terbawa kepada nak melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan pada kejahatan, bahkan boleh membawa kepada kejahatan. Sebab tu bila banyak makan juga nafsu kita akan kuat. Syahwat nafsu akan kuat bila mana. Sebab tu kita dianjurkan untuk berpuasa kan. Bila puasa kita tak makan, bila tak makan dia mengekang nafsu. Nafsu akan lemah. Sebab tu bulan puasa nafsu akan lemah. Jadi bila banyak makan ni memang nafsu pun akan sama naik ataupun akan jadi kuat. Sebab itulah dianjurkan untuk tidak terlalu banyak makan ataupun makan pada sekadarnya. Makan jangan sampai kita makan itu membawa mudarat pula kepada diri sendiri. Sebab tu dalam hadis tu Nabi kata untuk mengekang kepada hawa nafsu ni adalah dengan berpuasa. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Itu dalam hadis Nabi. Ya ma'syaras syabab, Nabi kata wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu hendaklah kamu berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basar, dapat merendahkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, menjaga daripada kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tak mampu untuk berkahwin, fa alaihi bisiyam. Nabi kata hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana dengan berpuasa itu dapat mengekang daripada hawa nafsu. Itu. Sebab tu bila makan yang banyak juga akan mendorong nafsunya itu untuk melakukan perkara kejahatan, akan membangkitkan syahwat dan sebagainya. Dan ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Ini untuk pelajar, untuk talibul ilmi, untuk penuntut ilmu memang kena kurangkan makan. Sebab apa? Dengan kalau banyak makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Bahasa mudah kita kata bodoh lah. Bodoh ataupun otaknya itu lambat pick up untuk dia menerima ilmu. Dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Dia banyak. Bila mana dia hafal pun susah nak masuk. Bila dia nak baca tak faham. Segala ilmu yang diajar oleh guru, oleh ustaznya, dia tidak dapat mencerna ilmu itu dengan baik dengan sebab banyaknya makan. Ini disebutkan dalam kaedah penuntut ilmu ni, disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Di antaranya bab ni lah, bab makan ini kan. Bab makan ni, penuntut ilmu ni dia tak boleh makan sebarang makanan je. Dia kena makan sikit, min taqlilit ta'am, menyedikitkan makanan, kerana banyak
membanyakkan makanan. Makan itu banyak makan, banyak minum akan banyak balgham. Bila banyaknya balgham akan jadi malas. Bila jadi malas, payah ilmu itu nak masuk. Jadi hati ataupun pengetahuan kepintarannya ini kurang. Sebab tu ketika mana seorang itu menuntut ilmu, dia kena taqlilul ta'am, kena menyedikitkan makanan. Bukan tak makan, kena sedikitkan makan. Dia makan tu sekadar dia bagi kekuatan kat dia untuk dia menuntut ilmunya. Bukan makan itu. Sebab kita tengok kalau nak melahirkan orang alim, nak melahirkan pelajar yang cerdas, melahirkan orang yang berilmu, orang alim kita kata kan. Kalau kata ketika dia belajar itu mewah kan, dengan makanan yang sedap, makanan yang banyak, hebat, pada adatnya kita tak boleh melahirkan seorang pelajar yang alim. Pada adatnya, secara adatnya tak boleh kita nak lahirkan seorang penuntut ilmu yang rasikh ilmunya, yang alim ilmunya, yang hebat ilmunya, yang alim. Kerana dia disidangkan ataupun disajikan dengan makanan-makanan jasmaninya yang terlalu mewah, yang terlalu banyak, sehingga kan dia itu inilah masuk dalam bab ni. Bab dia bila nak mengaji ni, nak apa ni, dia akan jadi kurang. Faham dia pun akan kurang. Kerana banyak makan. Jadi kena sedikitkan makan ketika mana belajar. Dalam kitab Ta'lim tu banyak sangatlah kisah-kisah ulama yang diceritakan. Kan ada kisah ulama yang dalam kitab Ta'lim tu mengumpulkan kulit tembikai. Satu dia ini kerana miskin dan sebagainya, mengumpulkan kulit tembikai yang telah dibuang, dia ambil makan kulit tu sebab tak ada makanan, ataupun buat lauk makan dengan nasi. Ada kisah ulama yang ketika mana belajarnya itu, dia makan nasi dengan air daripada rebusan ikan. Rebusan ikan kan, ikan kembung, ikan apa kan, dia rebus kan, kemudian dia tak makan lagi ikan tu kan, simpan. Air rebusan ikan tu kan rasa ikan. Dia makan nasi dengan air tu je. Tak makan isi ikan tak apa lagi, makan dia rasa je, rasa ikan tu. Lepas tu esok rebus pula, makan lagi nasi dengan rebusan. Sampailah bila rebus tu tak ada rasa dah ikan, barulah makan daging ataupun isi ikan tersebut. Itu seekor itu boleh tahan seminggu. Kalau buat macam tu tuan-tuan, seekor je boleh tahan seminggu. Ini nak cerita apa? Nak cerita kadang kenapa buat macam tu, kerana nak ilmu tu. Dia nak ilmu tu dia kena berkorban. Salah satunya bab makan, bab apa ni kena korban banyak. Itu bab-bab perkara yang makanan yang masam-masam tak boleh makan. Apple, apple hijau, mangga ke, perkara-perkara macam tu hendaklah disedikitkan. Hendaklah seorang menuntut ilmu tu dia makan benda-benda yang manis-manisan. Makan halwa ataupun dia panggil kismis, atau benda-benda yang manis. Itu sebab daripada apa? Nak bagi tajam hafalan. Dan yang keempat, bahawasa majak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Ini bila banyak makan, sedikit ibadah lah. Lepas tu nak banyak ibadah, sedikitkan makan. Itu je formula dia. Tak boleh lari. Banyak makan, sedikitlah ibadah kita. Memang itu kita sendiri rasa tuan-tuan. Kita makan banyak ni memang tak lah. Nak sembahyang tahajud tu memang tak lah. Kadang subuh pun terlepas. Banyak orang kadang subuh pun dah tak bangun ke 7 ke 8. Takut tu dah. Jadi kerana bahawasa manusia itu bila banyakkan ia akan makan nescaya berat badan dan mengantuk matanya. Banyak makan, berat badan, mengantuk mata. Yang kelima, bahasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap dan mengejarkan ibadah. Sedap mengejarkan ibadah ni. Hilang lazah, hilang kelazatan di dalam beribadah, hilang kemanisan di dalam beribadah. Itu sebab banyak makan. Salah satunya tadi dah dikait dah tadi. Kalau banyak makan, hati pun jadi keras. Hati keras, ibadah pun tak sedap lah. Ibadah dia tak rasa dapat zuk.
rasa dapat kemanisan di dalam beribadah. Ini nak dapat kemanisan dalam beribadah. Maksud kemanisan ni apa? Kita beribadah ni rasa sedap. Kita sembahyang ni rasa seronok, rasa sedap lagi. Kita nak sentiasa kepada ibadah tersebut. Tapi kalau kita buat ibadah secara hanya nak melepaskan saja tanggungjawab ataupun sekadar bagi ada je. Kerana sembahyang maghrib itu wajib. Kalau tak wajib tak buat dah. Itu sembahyang waktu tu pun habis paksa dah. Itu tanda kita tidak ada ibadah, tak ada kemanisan, tak ada kelazatan ataupun kemanisan di dalam ibadah kita. Jadi salah satu nak dapat kemanisan ni tuan-tuan, puan-puan, dalam ibadah kita adalah taqlilul ta'am, menyedikitkan makan. Sebab tu bab makan ni bab yang besar lah tuan-tuan. Bab makan ni bab besar. Sebab dia bagi pengaruh yang besar terhadap diri kita. Pengaruh yang besar terhadap ibadah kita. Jadi bab makan ni bukan perkara yang main-main. Sebab tu orang ahli tasawuf, orang sufi ni jaga sungguh makan. Sebab apa? Bila mana adanya dalam ibadahnya tu rasa ada khalal, ada cedera, dia akan cek balik. Mungkin ada pemakanan yang terlebih. Mungkin ada makan yang syubhat. Mungkin ada makan yang haram. Mungkin ada makan sampai terlalu kenyang. La yakulu fawqa syab'i. Tak boleh makan di atas kenyang. Maksudnya dah kenyang tambah lagi. Itu akan berpunca daripada kita ini tak ada kemanisan dalam ibadah. Ini takut tuan-tuan. Yang keenam, bahawasanya pada banyak makan itu ditakuti jatuh pada haram dan yang syubhah. Banyak makan takut pada yang haram dan syubhah. Sebab bila banyak makan ni banyaklah sumber dia kan. Makan tu banyak sumber yang masuk. Jadi kita nak jaga itu. Nak jaga daripada perkara yang haram dan syubhah. Yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan mesediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Pada banyak makan dapat menyusahkan hati. Hati gelisah duk fikir duit kan. Dan memenatkan badan pada mencarinya dan mesediakan makanan tersebut. Penat. Hati gelisah sebab dia ingat makan je. Ini tengah hari nak makan apa, petang hari nak makan apa, bulan malam nak makan, hari-hari duk nak makan kena ada duit. Nak duit nak kena kerja, penat badan. Itu maksudnya. Yang ke-8, bahawasa membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit hati. Sakit mati. Jadi orang yang terlalu banyak sekali makan dia di atas kenyang, maksudnya makan terlalu banyak, akan apa? Takut apa? Sebab bagi bersangatan sakit mati ketika mana sakaratul maut. Ketika mana nazak ni nak dicabutkan roh kita ni daripada jasad, daripada tubuh badan kita. Orang yang banyak makan, ini kitab ni yang dikenal oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Ini bukan dia buat pendapat sendiri tuan-tuan. Ini semua dianalisis daripada hadis. Dianalisis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dia sendiri duk main karang je kan. Penyakit hati ataupun sebab banyak makan ni, salah satunya punca daripadanya itu adalah mati nanti sakit berat. Ini semua adalah pahaman ataupun dirumuskan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang kalau kata kita nak carinya akan jumpa. Semua hadis ni ada dan akan jumpa. Pesan yang dibagi oleh sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi banyak makan tuan-tuan, takut kepada nak mati kita nanti sakit. Roh nak keluar daripada badan nanti terlalu sakit. Memang sakit lah, tapi sebab tu dia kata bagi bersangatan sakit, terlampau sakit. Sebab sakit di ketika mana nak mati ni sakit lah. Tak ada siapa pun tahu melainkan orang yang dah mati lah. Kita boleh cerita, boleh dengar daripada hadis Nabi SAW saja. Tapi hadis itu yang cerita tentang Nabi kan. Cerita ni satu bab pula, cerita tentang yang mana ketika Nabi SAW nak wafat kan, Nabi kata kan, ini menurut satu cerita tu kan, cerita yang masyhur kat kita. Nabi kan katanya
terlalu sakitnya nazak ni ataupun nak berpisah ruh daripada jasad badan ni. Kemudian Nabi beritahu kepada Allah SWT, terlalu sakit, janganlah engkau timpakan kesakitan ini pada umatku. Kau bagi semua kesakitan ini bagi kat aku saja, jangan bagi kat umat. Sebenarnya cerita ni memang masyhur lah kat kita kan. Tapi cerita tentang kewafatan Nabi SAW ini ataupun cerita ini kurang tepat ataupun kurang sahih. Kurang sahih. Yang sahih ataupun yang tepatnya itu Nabi tak ada cerita pun, tak ada sebut pun macam tu. Disebutkan dalam hadis Bukhari tu, Nabi ketika mana nak wafat kan, Nabi yang ada di sisi Nabi tu hanya 2 orang, iaitu Aisyah isteri Nabi SAW dan juga abang kepada Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, abang kepada Aisyah. Ketika mana Nabi nak wafat, Nabi itu di pangkuan Aisyah. Dan yang Nabi minta waktu itu, bila Abdurrahman tu masuk, ada kayu sugi dekat poket baju dia. Nabi minta untuk pinjam kayu sugi itu untuk bersugi. Ini disebutkan hadis ini di dalam bab sugi. Salah satunya dalam kitab I'anatul Talibin, syarah pada kitab Fathul Mu'in, menyebutkan kelebihan bersugi ini salah satunya meringankan sakit ataupun meringankan ruh untuk keluar daripada jasad ketika mana seorang itu nak mati. Ketika mana nazak itu, salah satunya sebab bagi mudah untuk roh itu keluar orang yang banyak bersugi ataupun ketika nak nazak itu dia bersugi. Tapi ini payahlah tuan-tuan, ada orang nak nazak lah, kita nak sugi lagi. Cuma nak cerita ini kelebihan sugi. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi bersugi, kemudian Nabi angkat tangan kan. Kemudian Nabi kata apa? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, 3 kali. Kemudian Nabi jatuhkan tangan, Nabi pun wafat. Itulah cerita ataupun kisah kewafatan Nabi berdasarkan hadis yang sahih. Adapun yang lain itu tidak disebutkan. Wallahu alam datangnya sumber daripada mana, mungkin ada sumber yang lain. Wallahu alam, tapi ini adalah disebutkan dalam hadis sahih dan juga disebutkan dalam kitab-kitab ulama. Baik. Jadi orang yang makan terlalu melampau banyak tuan-tuan, takut apa? Bersangatan sakit ketika mana nazak nanti, ketika mana roh nak dicabutkan daripada badan. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Jadi kesakitan dan kesusahan di ketika mana sakaratul maut itu sekadar daripada kesedapan dunia. Yang ke-9, bahwasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Pada banyak makan ini kurangkan pahala akhirat. Yang ke-10, bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Ini dia nakalkan, dia ambilkan daripada kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Telah datang beberapa hari Nabi SAW pada mencela akan kenyang setengah daripadanya. Ini salah satu daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang Nabi mencela orang yang terlalu kenyang. Hadisnya apa? Al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain hasbabna adama la luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqu sulusul ta'am wa sulusul syarab wa sulusul nafas. Artinya bermula orang yang sempurna iman itu memakai ia pada 1 perut, dan orang kafir itu memakai ia pada 7 perut. Memada akan anak cucu Adam berapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya 1/3 daripada makanan dan 1/3 daripada minuman dan 1/3 bagi mengeluarkan nafas. Wallahu a'lam. Jadi perut kita ini yang terbaiknya dibahagikan 3. 1 untuk makanan, 1 untuk minuman, 1 untuk nafas. Maksudnya bukan 1 perut tu masuk makanan saja.
Ini hadis ini adalah isyarah kepada Nabi SAW mencela orang yang terlampau kenyang. Maksudnya satu perut tapi dia pakai untuk apa? Makan saja. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW kan, kalau tak dapat menambah maka sepatutnya sepertiga saja. Maksudnya kalau lebih itu lagi cantik lah. Kalau sikitkan makan tu lagi cantik. Tapi kalau tak boleh, kita bahagikan 3. Maksudnya dalam perut kita tu bukan makanan semua. Ada makanan, ada minuman, ada nafas. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi inilah yang dianjurkan tuan-tuan oleh baginda Nabi SAW. Di bab makan ini kita jangan terlampau makan di atas kenyang sehingga menyebabkan akan mudarat kepada badan kita, akan mudarat kepada ibadah kita. Bukan tak bagi makan, tapi makan dengan sekadar kita nak makan je lah. Tapi kita ni susah lah kan, susah nak beramal ni memang susah. Tambah kalau kita berhadapan dengan makanan yang sedap-sedap ni, payah. Tun Mahathir kan, Tun M kan, orang tanya kat dia kan, orang pelik tengok dia umur sampai 90 lebih boleh jalan sana sini. Jalan pun pakai tak apa, pakai tongkat. Orang tanya bagaimana pemakanan Tun M ni, Tun Mahathir ni macam mana pemakanan dia. Dia kata saya makan biasanya tak banyak. Dia ceritalah, dia menipu lah, tak tahulah kan, tapi betul lah mungkin lah. Dia kata pemakanan dia, saya makan biasanya tak banyak, ambil nasi pun sikit. Kemudian dia kata kalau saya makan satu makanan dan didapati makanan tersebut sedap, saya akan berhenti makan. Dia kata kalau saya makan satu makanan dan didapati makanan itu sedap sangat, saya berhenti makan. Sebab apa? Kebiasaan orang bila mana makan, bila sedap dia akan tak berhenti, dia akan menambah lagi. Maka itu akan menjadi mudarat, dia kata. Akan menjadi jantung kita tak mampu mengepam kita punya proses itu. Jadi membawakan kepada mudarat. Jadi itu dari sudut sains dia kan, tentu kan, sains kesihatan dia. Sebab tu dari sudut Islam pun dalam hukum, bila Nabi sebut satu perkara, itu memang dah bertepatan dengan sains dah, tak boleh kita jangkau. Walaupun dia tak sebut di sini teori-teorinya apa semua, tapi bila dikaji apa semua, memang itulah yang bertepatan dengan hadis Nabi. Itulah yang bertepatan dengan sunnah Nabi. Itulah yang bertepatan dianjurkan di dalam Islam. Jadi dia tak akan ada pertelingkahan ataupun kita panggil apa, seteru. Tak akan ada yang tak tepat. Sains dengan Islam mesti tepat. Apa yang disebutkan di Islam, bila kita kaji dari sudut sainsnya, dari sudut kesihatannya, itulah tepat. Kan? Dalam Islam, dalam hadis Nabi kita jangan terlalu banyak makan. Itu ada sudutnya. Ada sudut sainsnya. Dan segala perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala perkara yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam Islam diharam minum khamar, minum arak. Tapi Allah Ta'ala tak sebut. Apa dalam Islam tak sebut, dia sebut sainsnya. Tapi bila dikaji, itulah. Bila dikaji, arak itu dapat arak. Orang kafir sendiri, orang non-Islam pun, orang bukan Muslim pun, bukan semua yang mereka kata arak tu bagus pun kan? Tak semua. Bila dia orang yang faham bab kesihatan, dia orang pun tak minum. Sebab tahu mudarat kepada kesihatan perkara tersebut. Baik. Jadi habis tuan-tuan di situ. Itulah khulasah ataupun kesimpulan yang kita dalam bab ini, fasal yang keempat, pada menyatakan perut. Kesimpulannya apa? Perut adalah satu perkara ataupun satu anggota tubuh yang wajib kita jaga dia, yang wajib kita isikannya dengan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah SWT. Kita hendaklah hindarkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa ibadah yang kita lakukan
diterima oleh Allah. Itu je poin dia. Agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Agar kita ini tidak susah untuk melakukan ibadah, kerana semuanya berpunca daripada perut, yang mana perut tersebut tidak mendapatkan makanan yang halal, ataupun perut itu mendapatkan perkara yang haram, yang akan menyebabkan kita ini malas dan juga susah di dalam beribadah. Kemudian tuan-tuan, fasal yang kelima pada menyatakan farash. Ini kita nak berhenti dulu ke kita nak sambung? Kita berhenti dulu. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya. Kalau perempuan, ibu-ibu yang di belakang, misalnya ada soalan nak bertanyakan, boleh, insya-Allah. Kalau ada jawapannya, saya tahu jawapan, jawab. Kalau tak tahu, kita tangguhkan. Jadi kita berhenti situ dulu tuan-tuan. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Moga-moga apa yang kita baca pada pagi ini kita dapat beramal. Ia menjadi sebuah amal kebaikan, amal ilmu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.